Jemput saya. Semua sudah dibantai. Ini adalah tragedi 8 pekerja menara telekomunikasi di Papua. Tragedi ngeri pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di kawasan pedalaman Papua. Daripada 9 orang pekerja, hanya seorang saja yang terselamat. Bisa dijemputkah besok? Sisa saya yang sendiri di sini. Semua sudah dibantai oleh kelompok PM. Tanggal 2 Maret 2022, 9 pekerja dari syarikat telekomunikasi sedang berehat di sebuah kem kecil di kawasan Tanah Tinggi Bioga, wilayah Papua. Mereka sudah beberapa hari berada di situ bagi menjalankan kerja-kerja membaiki sebuah menara. Namun tugasan mereka bukanlah mudah. Setiap hari, mereka terpaksa bekerja dalam suasana yang sangat berbahaya. Lokasi kem berada di kawasan pergunungan setinggi 3.000 meter dari aras laut. Suhu di kawasan itu pula boleh jatuh sehingga 10 darjah Celcius, malah kadang-kadang hampir mencecah tahap beku pada waktu malam. Cuaca di sana juga sukar dijangka. Ada masanya ketika pekerja sedang memanjat menara setinggi puluhan meter, hujan lebat bersama angin kencang tiba-tiba melanda tanpa sebarang amaran. Kabut tebal pula sering menyelubungi kawasan kem, sehingga jarak penglihatan menjadi terhad. Setiap langkah di atas menara boleh mengundang maut. Sedikit kesilapan sahaja mampu menyebabkan seseorang terjatuh dari ketinggian puluhan meter. Namun bahaya sebenar bukanlah ketinggian menara atau cuaca, tetapi kehadiran kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kumpulan ini sering dikaitkan dengan siri serangan kejam terhadap orang awam, khususnya para pendatang yang bekerja di kawasan pedalaman. Beberapa bulan sebelum itu, kumpulan ini dikatakan telah mengeluarkan amaran keras bahawa mereka tidak menginginkan kehadiran pekerja luar di wilayah Papua. Mana-mana orang luar yang masih datang ke kawasan itu akan dianggap sebagai musuh. Dalam pandangan mereka, seluruh wilayah Papua dianggap sebagai kawasan konflik dan apa sahaja yang berlaku terhadap orang luar tidak akan dipertanggungjawabkan kepada mereka. Kawasan Bioga, tempat 9 pekerja ini bertugas, juga dikenali sebagai salah satu kawasan yang sering berlaku ketegangan. Banyak laporan serangan pernah berlaku di perkampungan sekitar. Ada kejadian yang melibatkan rampasan makanan. Ada juga yang berakhir dengan keganasan. Beberapa insiden sebelum ini turut melibatkan pertempuran dengan pihak berkuasa sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Semua ini menjadikan kumpulan ini dilihat sebagai satu kumpulan yang sangat berbahaya. Jika serangan berlaku, akibatnya sering berakhir tragis. Sekitar jam 3 pagi, 9 pekerja menara itu sedang nyenyak tidur. Tiba-tiba kedengaran bunyi langkah kaki dari arah luar kem. Pada awalnya, bunyi itu seperti seseorang sedang berjalan. Namun semakin lama, ia kedengaran seperti sekumpulan orang sedang bergerak pantas. Tidak lama kemudian, bunyi hentakan kuat kedengaran di pintu kem mengejutkan kesemua pekerja daripada tidur mereka. Walaupun mereka masih belum dapat melihat siapa yang datang, jauh di sudut fikiran, mereka sudah tahu apa yang sedang berlaku. Malangnya mereka langsung tidak mempunyai masa untuk bersiap. Hanya beberapa saat, kira-kira 10 lelaki bersenjata menyerbu masuk dan terus menyerang secara membabi buta. Pekerja di situ cuba mempertahankan diri dengan tangan kosong. Ada yang terus rebah akibat terkena bilasan parang dan kapa, manakala sebahagian lagi nekat berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Salah seorangnya ialah pekerja bernama Nelson Sarira. Dalam kegelapan, Nelson nekat melompat ke arah jurang. Tubuhnya jatuh dan terus tergolek jauh ke bawah sehingga dia sendiri tidak tahu di mana dia terhenti. Dalam kegelapan itu, Nelson langsung tidak dapat melihat apa-apa. Dia hanya mampu mendengar suara jeritan dari arah kem diselang-seli bunyi tembakan. Dengan tubuh menggigil ketakutan, Nelson menutup wajahnya sambil berdoa agar dirinya tidak ditemui. Dia terus bersembunyi sehingga matahari mula terbit. Sekitar jam 6 pagi, Nelson terdengar suara berbisik di telinganya, menyuruhnya untuk memanjat naik keluar dari situ. Anehnya dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya suara itu. Pada mulanya dia ragu-ragu, namun karena takut untuk terus berada di situ, dia akhirnya memberanikan diri. Nelson memanjat perlahan-lahan menuju ke kawasan lebih tinggi. Setelah beberapa ketika, dia tiba di sebuah bukit kecil.
Dari situ, dia dapat melihat keadaan sekitar kem. Suasana kelihatan sunyi, tiada kelibat rakan-rakannya. Nelson mula berjalan perlahan menghampiri kem. Sesekali dia merangkak di tanah kerana takut kumpulan itu akan kembali semula. Namun sebaik saja tiba di depan pintu kem, Nelson disambut dengan satu pemandangan yang sangat memilukan. 8 rakannya kini terbaring, tidak bernyawa. Tubuh mereka dipenuhi kesan luka, malah ada yang ditemukan dalam kondisi yang begitu mengerikan. Kabut tebal masih menyelubungi kawasan kem. Pada pagi itu, Nelson hanya bersendirian, ditemani jasad 8 rakannya. Tiba-tiba, dia teringat pesanan salah seorang rakannya yang terkorban, bernama Bona. Beberapa hari sebelum itu, Bona pernah memberitahu sekiranya berlaku kecemasan, mereka boleh menggunakan kamera menara untuk menghubungi pejabat pusat di Jakarta. Nelson terus menuju ke arah menara dan melambai ke arah kamera sambil menjerit meminta bantuan. Selama beberapa minit, Nelson terus melambai dan menjerit ke arah kamera dengan harapan seseorang di pusat kawalan dapat melihatnya. Selepas itu, Nelson kembali semula ke kem untuk memeriksa keadaan rakan-rakannya. Apabila malam mula menjelma, Nelson membuat keputusan untuk berlindung di dalam kem bersama jasad rakan-rakannya. Dia langsung tidak mampu tidur. Sisa bekalan makanan yang masih ada juga tidak disentuh. Sepanjang malam, Nelson hanya bersembunyi dalam kegelapan. Dihantui rasa takut, kumpulan bersenjata itu mungkin akan kembali pada bila-bila masa. Dia tidak berani menyalakan lampu. Setiap kali ada bunyi dari luar kem, Nelson terus berlari menuju ke arah tebing untuk bersedia melarikan diri. Masuk hari kedua, Nelson masih melakukan perkara yang sama, menjaga jasad rakan-rakannya, kemudian kembali ke menara untuk melambai dan bercakap di hadapan kamera. Merasakan suaranya tidak cukup jelas, Nelson kemudian memanjat menara dan bercakap lebih dekat dengan kamera. Abang, jemput saya. Semua sudah dibantai. Bantu saya, Bang. Jemput saya. Sisa saya sendiri di sini. Di bertiga. Semua sudah mati. Jemput saya, Bang. Semua sudah dibantai. Dia sudah hancur semua. Saya sendiri di sini, Bang. Jemput saya. Jemput, Bang. Oke, Bang. Nelson menceritakan segalanya yang berlaku. Dia merayu agar bantuan dihantar secepat mungkin. Monitoring CCTV. Bisakah dijemput besok? Semua rekan-rekan sudah dibantai habis-habisan oleh kelompok UTM dan sisa saya sendiri kasihan yang bertahan di sini. Rekan-rekan yang di Timika bisa dijemputkah besok? Sisa saya yang sendiri di sini. Semua sudah dibantai oleh kelompok UTM. Sekian dan terima kasih. Nelson percaya kumpulan bersenjata itu mungkin akan kembali semula jika bantuan tidak tiba dengan segera. Dia yakin nasibnya juga akan berakhir seperti rakan-rakannya yang lain. Masuk malam kedua, Nelson hanya bersembunyi dalam kegelapan, berhampiran jasad rakan-rakannya. Langsung tidak mampu melelapkan mata kerana terpaksa sentiasa berjaga-jaga. Setiap bunyi kecil yang kedengaran membuatkan dirinya panik dan bersedia untuk melarikan diri. Memasuki hari ketiga, tubuh Nelson semakin lemah, kesejukan melampau, kelaparan dan tekanan ketakutan mula menghancurkan fizikal serta mentalnya. Keadaan dirinya ketika itu benar-benar menyedihkan dan semua itu jelas dapat dilihat ketika pasukan penyelamat akhirnya berjaya menemuinya. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Nelson terus berlari sebelum melompat masuk ke dalam helikopter.
Ketika pertama kali melihat Nelson, pasukan penyelamat menyadari dia mengalami trauma yang sangat teruk. Tubuhnya menggigil tanpa henti. Dia tidak henti menangis sambil bercakap seorang diri mengenai nasib rakan-rakannya. Selepas menerima rawatan, Nelson akhirnya dibawa pulang ke kampung halamannya di Toraja. Ketibaannya disambut dengan tangisan ahli keluarga. Bagi Nelson dan keluarganya, apa yang berlaku dianggap sebagai satu keajaiban kerana dia satu-satunya yang masih hidup selepas tragedi ngeri itu. Sementara itu, proses membawa keluar jasad mangsa lain dilakukan secara berperingkat kerana risiko keselamatan yang masih tinggi. Operasi itu mengambil masa hampir seminggu sebelum semua mangsa akhirnya berjaya dibawa pulang dan disemadikan di kampung halaman masing-masing. Kiropraktik ialah satu bentuk rawatan yang memberi fokus kepada pelarasan sendi, terutamanya di bahagian belakang dan leher. Tujuannya untuk mengurangkan kesakitan serta meningkatkan pergerakan badan. Video ini direkam di sebuah klinik kiropraktik di Cayagan di Oro, sebuah bandar kecil di Filipina. Pada awalnya, video ini kelihatan agak normal. Seorang pesakit sedang berbaring di atas sebuah meja khas, sementara seorang pakar kiropraktik melakukan pelarasan pada bahagian lehernya tanpa sebarang masalah. Olok ko. Sabi doon. Ang mutian, ang ulo. Seterusnya, dia beralih ke bahagian bawah kaki pesakit, memegang dan menariknya bagi memberi pelarasan pada sendi lutut. Saan na ito? Ano? Oh, Diyos ko, Lord. Terdengar bunyi pop atau crack yang biasa dikaitkan dengan rawatan kiropraktik. Sebenarnya, bunyi itu bukanlah tulang yang patah, sebaliknya berpunca daripada gas yang terlepas di dalam sendi apabila ia digerakkan. Orang magwedugo. Namun apabila dia beralih untuk pelarasan ketiga, kaki kanan pesakit diletakkan pada posisi yang kelihatan agak janggal. Kemudian, dia meletakkan seluruh berat badannya dan menekannya ke bawah. Pada ketika itu, kedengaran satu lagi bunyi pop yang kuat. Agay! Agay, bos! Agay! 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 Bos, sakit kayo, bos! Agay! Relax deh, relax. Pesakit ini dilihat menahan kesakitan, namun situasi itu mungkin sebahagian daripada proses pelarasan yang bertujuan untuk memberikan kelegaan pada sendi kerana kedengaran juga suara seorang wanita yang merakam meminta pesakit supaya bertenang. Relax deh, relax. Habis kelas na ka sa una? Wala pa. Agay, bos! Sakit kayo! Agay! Relax na deh. Mo ni kiam-kiam siya. Muto sir. Mo na si Agay, bos! Sakit kayo, bos! Sanay. Yun anak. Agay, bos! Pada awalnya, pakar kiropraktik itu tidak menyadari apa yang telah dilakukannya. Tetapi selepas pesakit terus menahan kesakitan, barulah dia menyadari ada sesuatu yang tidak kena. Pesakit dalam video ini dikenali sebagai Leobert Mangubat Yurong, seorang content creator yang aktif memuat naik videonya di media sosial. Bunyi pop yang kedengaran pada pelarasan kedua itu bukan datang daripada gas yang terlepas dalam sendi. Sebaliknya, ia adalah bunyi keretakan serius pada bahagian kanan pelvisnya. Insiden ini berlaku sekitar November 2024 apabila Leobert membuat temujanji dengan seorang individu yang mendakwa dirinya pakar kiropraktik untuk mendapatkan rawatan. Secara perubatan, mematahkan tulang pelvis memerlukan daya yang sangat tinggi. Dianggarkan antara 2,000 hingga 10,000 Newton bergantung kepada keadaan tulang. Daya sebesar ini biasanya hanya berlaku dalam kemalangan serius seperti kemalangan jalan raya atau jatuh dari tempat tinggi. Jadi agak mengejutkan
menakutkan bagaimana lelaki ini boleh mematahkan tulang pelvis Leobert hanya dengan menggunakan tangan. Dari saat itu, ia menjadi titik perubahan besar dalam kehidupan Leobert. Kailot, magandang adlaw sa inyo, no? Ako si hindi karon nagpa-admit ko. Kasi kong suka. Ilain bagay ako tiyan. Unta mga kailot. Tabangan po ko ninyo sa zero na kay mga kailot. Niwang na kay ko mga kailot. Unta, maluwas pa ko mga kailot. Yan, niwang na lang ko mga kailot. Dia mula mendokumentasikan perjalanan rawatan di media sosialnya. Kos rawatan hospital yang ditanggungnya dilaporkan telah mencecah sekitar 170,000 peso kerana dia perlu menjalani rawatan lanjut termasuk pemasangan besi untuk menstabilkan tulang yang patah. Malangnya, walaupun rawatan telah diberikan, dia masih belum pulih sepenuhnya. Mga yung tabang naman bisa gamay lang. Kuan lang ko diri sa kong likod ba. Sakit na kayo sila, boss. Kasi iwat hospital, boss. Sira ko gigda-igda, boss. Wala nag-ikod kuwan, boss. Boss GC, untaan madungog din mo akong konsay mo, ha. Untaan manian ko din mo diri bisa kaisa lang. Sehingga pada Januari 2025, Leobert akhirnya disahkan meninggal dunia. Keluarganya percaya punca kematiannya berkait rapat dengan komplikasi akibat kecederaan serius pada pelvis dan tulang yang dialaminya selepas sesi rawatan itu. Keluarganya menyatakan bahwa sebelum kematiannya, Leobert menunjukkan simptom seperti pesakit stroke. Dia sukar mengawal pergerakan tangan dan tubuhnya kelihatan lemah serta tidak stabil. Satu lagi butiran yang agak mengganggu mengenai kes ini ialah menurut dakwaan, pakar kiropraktik itu berjanji untuk membantu menanggung kos perubatan dan perbelanjaan Leobert. Namun perkara itu tidak pernah ditunaikan. Menurut laporan, individu tersebut dipercayai menjalankan perkhidmatan itu tanpa lesen yang sah dan tidak mempunyai kelayakan sebagai kiropraktor berlesen. Walau bagaimanapun keluarga Leobert dilaporkan bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadapnya. Daripada kisah ini saja, ia sudah cukup untuk membuatkan ramai berfikir dua kali sebelum mendapatkan rawatan kiropraktik. Walaupun kejadian seperti ini sangat jarang berlaku, namun pernah juga dilaporkan kes-kes lain yang membawa kepada komplikasi serius, malah ada yang berakhir dengan kematian. Apa yang lebih menakutkan adalah bagaimana seseorang yang tidak mempunyai kelayakan boleh mengawal sendi dan tubuh anda tanpa benar-benar memahami risiko di sebaliknya. Dalam situasi seperti ini, satu kesilapan kecil saja boleh membawa kesan yang sangat besar, malah meragu nyawa. Kakain lang ako ng bukog. Naka 20k kaagad ako. Jauh di sebuah perkampungan terpencil di Cananga, Leyte, Filipina, seorang lelaki muda bernama Rogelio Estrella Adriano cuba mencari jalan keluar daripada kemiskinan melalui dunia media sosial. Rogelio merupakan anak sulung daripada 7 adik-beradik yang membesar dalam keluarga serba kekurangan. Setiap hari, dia bekerja di sawah, menanam padi dan membantu keluarganya mencari rezeki. Namun dalam keadaan ekonomi yang semakin menghimpit, kerja keras sahaja kadangkala masih tidak cukup untuk mengubah hidup mereka. Pada tahun 2022, Rogelio mula berjinak-jinak dengan dunia media sosial. Awalnya sekadar suka-suka, dia merakam kehidupan hariannya di kampung. Ada kalanya, dia membuat video makan hasil kebun sendiri, memasak makanan kampung dan berkongsi kehidupan sederhana mereka. Tidak disangka, video-video itu mula mendapat perhatian. Jumlah pengikutnya semakin meningkat. Buat pertama kalinya, Rogelio mula merasakan media sosial mungkin boleh menjadi peluang untuk mengubah nasib keluarganya. Beberapa bulan kemudian, videonya mula berjaya menjana pendapatan. Pendapatan pertamanya daripada Facebook mencecah sekitar 20,000 peso. Bagi sesetengah orang, jumlah itu mungkin kecil, namun bagi Rogelio dan keluarganya, wang itu sangat besar nilainya. Dari pendapatan pertama itu, sebagiannya dibelanjakan untuk membeli beras, makanan, dan keperluan rumah untuk keluarga. Sejak itu Rogelio semakin aktif menghasilkan konten-kontennya. Dia mahu lebih banyak video, lebih banyak tontonan, lebih banyak peluang,
menjana pendapatan. Namun tanpa dia sedar, keinginan untuk terus viral akhirnya membawa dirinya ke satu cabaran yang mengubah segalanya. Oh, di ana, Sir Romel. Kada na yung hamon mo sa ako ah. Wala na ako ditong magawa mga bay kay sabi ni Sir Romel, tunlon ko daw yung mga bukog mga bay kay magpadala siya sa akin ng 20k. Sana legit to si Sir Romel. Tanggal 19 Mei 2025, Rogelio menerima satu permintaan daripada salah seorang pengikutnya. Cabaran itu kedengaran mudah, tetapi sangat berbahaya. Mahirap to yung pinagawa mo sa akin, Sir. Minsan lang ako nito nakakain ng bukog. Pero ito siya mo, Sir. Kung sa may gipaabot mga bay, panatapod. Katagan tayo partida, Sir, ha? So, isang buong manok to. So, unahin ko pagkaon yung mga bukog. Jika Rogelio sanggup memakan dan menelan semua tulang ayam dalam seekor ayam goreng, dia akan dibayar sebanyak 20.000 peso. Jumlah uang itu hampir menyamai pendapatan bulanannya. Tanpa berfikir panjang, Rogelio menerima cabaran itu. Bukog kakain ko, o na. Walang daya to. Sa mga bata dyan, wag niyo itong gagayahin. Manood lang kayo mag-enjoy, oh. Di hadapan kamera, Rogelio ketawa dan cuba kelihatan santai. Dia mengambil bagian ayam, mencicahnya ke dalam cuka sebelum mula menggigit tulang keras itu, satu demi satu. Para matang-tang ngipin ko sila sa bukog. Wala na akong magawa mga bay. Kamo lang to ni Sir Romel sa akin. O na naman, Sir. Baka sabihan mo, Sir. Ginadaya kita, walang dayaan. Ito pa. Ipadala mo kaagad yung 20k, Sir, kay... Bukan sekadar isi ayam, tetapi tulangnya sekali dikunyah dan ditelan. Kakain lang ako ng bukog. Naka 20k kaagad ako. Bukog, Sir, ha? Baka sabihin mo, gidaya kong video ko, walang daya yan. Kala siguro ni Sir, hindi ko papatulan yung 20k mo. Bukog na eh. Baka sabihin mo, Sir, hindi ko ginihila mo yung walang daya itong video ko. Hindi ako marunong mang daya ng mga video. Kung wala na itong mga bukog, hurot ko nagkaon. Ako ibilin sa usawa kay kaya naglaba kay tayo nagsak. Sekilas pandang, video itu kelihatan seperti konten biasa di media sosial. Konten yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian penonton demi mengejar viral. Namun penontonnya tidak mengetahui apa yang berlaku beberapa hari selepas video itu dimuat naik. 2 hari kemudian, Rogelio mula mengalami sakit perut yang teruk. Pada awalnya keluarganya menyangka ia hanya sakit biasa, namun keadaan Rogelio semakin memburuk. Dia mula mengalami kesukaran untuk makan, sukar bernafas, dan tubuhnya semakin lemah. Akhirnya keluarganya membawanya ke hospital. Pemeriksaan doktor mendapati terdapat penyumbatan serius pada ususnya. Rogelio juga mempunyai sejarah pembedahan appendix sebelum ini yang menjadikan ususnya lebih mudah mengalami komplikasi. Doktor percaya kondisinya semakin parah selepas dia memakan tulang ayam dalam jumlah yang banyak. Tulang yang keras dan tajam itu dipercayai telah menyumbat saluran usus serta mencederakan bahagian dalam tubuhnya. Rogelio memerlukan pembedahan segera, namun keluarganya sangat miskin. Mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk menanggung kos rawatan hospital. Hari demi hari, keadaan Rogelio semakin kritikal. Tubuhnya semakin lemah, jangkitan mula merebak ke seluruh tubuhnya. Dan akhirnya, tanggal 10 Jun 2025, Rogelio disahkan meninggal dunia. Apa yang lebih menyedihkan, seorang penonton yang memberikan cabaran itu tidak pernah mengirim uang 20.000 peso yang dijanjikan. Menurut laporan, individu itu mendakwa semuanya hanyalah gurauan dan dia tidak menyangka Rogelio benar-benar akan melakukannya. Namun semuanya sudah terlambat. Kisah Rogelio menjadi peringatan tentang sisi gelap dunia media sosial di zaman di mana tontonan, viral, dan wang menjadi buruan ramai content creator. Semakin ramai yang sanggup mempertaruhkan nyawa sendiri demi perhatian internet. Kadangkala, apa yang kelihatan seperti sekadar hiburan di skrin telefon sebenarnya boleh membawa akibat yang sangat tragis.
Bagi Rogelio, cabaran yang pada awalnya dilihat sebagai peluang untuk membantu keluarganya, akhirnya menjadi cabaran terakhir dalam hidupnya.